Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian asas usulul fiqh. Bahagian yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kita sambung perbincangan yang semalam dalam topik yang keempat yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu mengenai dengan benefit ataupun fawaid, faedah-faedah, keistimewaan pengajian ilmu usul fiqh. Sudah pasti tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam apa pun ilmu, knowledge yang kita pelajari, sudah pasti di sana ada faedah, sama ada yang tersembunyi ataupun tidak tersembunyi. Apabila kita sebut tentang faedah pengajian fiqh, apa itu fiqh dan apa itu faedah hasil keistimewaan daripada pengajian fiqh? Kita dapat tashihul a'mal, perbetulkan amalan. Daripada tak betul jadi betul, semayang tak sempurna jadi sempurna. Dan juga daripada perkataan fiqh, perkataan yang tak baik, yang tersalah, diperbetulkan. Itu semua adalah pelajaran fiqh. Apa yang tak betul kita perbetulkan bertepatan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekarang dalam perbincangan kita pada pagi yang mulia ini, apakah keistimewaan pengajian ilmu usulul fiqh? Okey, sebenarnya dalam pengajian ilmu usulul fiqh ada beberapa faedah yang kita boleh ambil. Yang pertamanya, kembali faedah tadi, kembali faedah pengajian usulul fiqh kepada mujtahid itu sendiri. Siapa itu mujtahid? Kita akan bincangkan dalam topik yang lain. Akan kembali faedah, manfaat kepada mujtahid itu sendiri ataupun kepada bahis, kepada pengkaji, kepada orang yang sedang mengkaji, membaca, membahaskan ilmu usulul fiqh, benefit akan dapat kepadanya. Begitu juga kepada muqallid. Muqallid lawan kepada mujtahid seperti kita semua, iaitu bertaklid, orang yang bertaklid, yang tidak sampai ke tahap mujtahid. Benefit juga, manfaat juga kepada mereka ini. Kemudian perkara yang kedua, bila sebut tentang kembali faedah itu kepada diri mujtahid, kembali faedah itu kepada diri al-bahis, kembali faedah tadi kepada siapa? Kepada muqallid seperti kita. Apakah faedah yang disebutkan sebagai faedah yang dapat kepada mujtahid? Iaitu mujtahid ini, ilmu usulul fiqh akan bantu dia untuk istimbatkan hukum hakam fiqh daripada dalil-dalil syarak, untuk peristiwa yang baru, dipanggil sebagai apa? Al-masail al-mustajaddat, masalah-masalah yang baru, yang contemporary, yang mana tak pernah lagi disebut oleh ulama-ulama fiqh dahulu. Dengan adanya ilmu usulul fiqh, mereka dapat cedok hukum, mengeluarkan hukum hakam daripada dalil-dalil syarak, sama ada Quran ataupun hadis. Ini adalah a'azamu ghayati ilmu usulul fiqh, iaitu kita panggil kemuncak yang agung daripada pengajian ilmu usulul fiqh pada zaman kita sekarang ini. Kemudian perkara yang kedua, kepada bahis, pengkaji, kepada pembahas. Maka ilmu usulul fiqh akan memberi manfaat, membantu dia untuk mengenali ilmu usulul fiqh, ilmu usul
ilmu usul fiqh di kalangan a'immah, imam-imam yang mujtahid. Okey, siapa imam yang mujtahid? Imam yang sampai ke darjat seperti Imam Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i, Imam Syafi'i, ataupun Imam Abu Laith, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, 4 mazhab tu lah. Dan juga ada imam-imam yang lain yang sampai ke tahap mujtahid. Cuma yang kekal kepada kita 4 mazhab. Sebenarnya mazhab ni ratusan mazhab. Okey. Kemudian kepada bahis, pengkaji, benefit ataupun manfaat yang dapat kepada dia adalah manhaj, cara pembawakan mereka, jalan pembawakan mereka, jalan pembawakan mujtahid ini dalam mengistimbatkan, mengeluarkan hukum-hukum syarak. Natijah kepada bagi pengetahuan ini, fa innahu bi imkani ayyi bahis al muqaranah bainal ara' al fiqhiyah. Bila mana dia tahu manhaj dalam mazhab ini seperti ini, manhaj fiqh dalam mazhab ini seperti ini, manhaj usul dalam mazhab ini seperti ini, sudah pasti di akhirnya dia akan dapat membuat satu perbandingan di antara satu manhaj mazhab dengan satu manhaj mazhab yang lain. Okey. Kemudian bagi yang level tinggi sikit, bagi bahis yang level tinggi, mungkin dia boleh buat perbandingan di antara dalil-dalil yang dikumpulkan. Okey, dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang dikumpulkan di kalangan ulama atas ilmu pengetahuan yang dia ada, dia boleh tarjihkan yang mana aqwal yang aqwa, yang lebih kuat berdasarkan daripada manhaj mazhab dia, daripada dan dia istimdad, dia ambil, dia cedok hukum daripada dalil-dalil syarak. Maksud dalil-dalil syarak, ulama ini kata begini, ulama ini kata begini, dia ada cara, ada manhaj yang tersendiri. Jadi untuk bahis yang level tinggi sikit, dia boleh buat perbandingan semua ulama-ulama ini dan dia boleh mentarjihkan yang manakah aqwal yang lebih kuat. Sebab itu penting untuk kita mengetahui manhaj ulama al-mujtahidin, ulama-ulama yang mujtahid. Okey. Kemudian bagi kita muqallid, orang yang biasa ni, aqalli taqdir, paling kurang pun kita tak tahu apa pun, dalil semua tak tahu, paling kurang itmi'nan al-qalb, iaitu rasa tenang. Apa yang dikatakan oleh ulama-ulama selepas mana al-wuquf ala adillatihim. Ulama-ulama kata dalil kewajipan ini adalah seperti ini, seperti ini. Inilah dalil dia. Dan pandangan mereka seperti ini berdasarkan dalil ni. Kita yang tak tahu apa ni, kita tengok begini, rasa tenang sikit, ada dalilnya begini. Itu pun sudah cukup untuk orang seperti kita lah. Supaya kita tidak terus melencong mengikut hawa nafsu. Sebenarnya ada dalil daripada nas. Okey, itu perkara yang pertama. Manfaat dia kepada siapa? Kepada mujtahid, kepada al-bahith, kepada al-muqallid. Okey. Kemudian yang kedua, faedah dia, ilmu usulul fiqh, dia ada dawabit, ada disiplin ilmu untuk memahami nas-nas syarak. Bukan tengok makna literal. Makna literal terus kita putuskan, tidak. Okey? Daripada Quran dan juga sunnah, dalil-dalil nas syarak daripada Quran dan juga hadis, dan juga turuqu tafsir, cara menafsirkan hadis dan juga Quran. Jadi ilmu ini, ilmu usulul fiqh, adalah membantu para pelajar untuk memahami nusus, nas dan juga tafsir makna-makna nas. Okey. Kerana itu, ulama-ulama tafsir, mereka menjadikan perbahasan usulul fiqh adalah daripada perbahasan usul tafsir.
mereka ambil topik usul fiqh ini adalah satu subtopik di dalam usul tafsir. Okey. Begitu juga dalam perbahasan usul tafsir dan juga manhaj tafsir. Sebab kita lihat dalam tafsir pun pelbagai jenis. Ada yang lebih cenderung kepada perbahasan akidah. Ada yang lebih cenderung kepada perbahasan fiqh seperti Imam Al-Qurtubi. Ada cenderung lebih kepada perbahasan lughah. Seperti Imam Zamakhsyari. Okey. Kama anna hadzal ilm yusa'idu dirasi an-nusus al-qanuniyah al-arabiyyah liyafhamuha fahman saliman. Seperti mana pengajian ini usulul fiqh membantu para pelajar nas yang belajar al-Quran hadis, usul tafsir ini membantu mereka untuk faham dengan lebih jelas dan juga lebih selamat. Okey. Ilmu usulul fiqh adalah daripada ilmu-ilmu yang sangat penting, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Bahkan ilmu ini dianggap sebagai ilmu yang daruri, satu kemestian bagi setiap mujtahid. Bagi setiap mujtahid, ilmu ini adalah ilmu daruri. Bagi setiap mufti sebelum memberi fatwa, maka ilmu usulul fiqh adalah ilmu yang sangat penting. Bagi setiap pelajar ilmu, perlu dia mengetahui kaifiyah, cara untuk mengistinbatkan, mengeluarkan hukum hakam syarak. Adapun orang awam, maka pengetahuan mereka terhadap hukum hakam ni terbatas. Jadi tak perlulah untuk tahu dalil-dalil. Bahkan tak ada pun hajah massah. Hajah massah adalah maksudnya situasi yang mendesak untuk orang awam mengetahui akan ilmu usul fiqh. Cuma kita bincangkan sekadar tuan-tuan ada knowledge, ada pengetahuan walaupun tak banyak, sikit tentang ilmu usul fiqh. Okey. Sebab orang awam ini dia perlu tahu fiqh. Fiqh ni apa dia? Fiqh ni ahkam, hukum hakam. Dalil-dalil mereka tak perlu tahu. Sebab itu bukan daripada skop pengajian mereka. Okey tuan-tuan, berakhir kita punya pengajian dirasah untuk fawaid pengajian usulul fiqh. Kesimpulan yang kita boleh simpulkan di sini, keistimewaan belajar usulul fiqh, keistimewaan dia kembali kepada siapa? Kepada tiga, mujtahid, okey, dan juga kepada siapa? Yang kedua kepada bahis, orang yang mengkaji. Yang ketiga kepada siapa? Kepada muqallid. Masing-masing kita dah huraikan tadi. Okey. Ini perkara pertama. Perkara yang kedua, bagi pengajian usulul fiqh dia ada dawabit, ada disiplin. Ada disiplin yang tuan-tuan perlu tahu. Okey. Disiplin ilmu. Kita dah sebutkan tadi. Untuk faham nas Quran hadis, dia ada cara dia untuk kita faham. Jadi salah satu ilmu yang penting dalam untuk memahami Quran dan juga hadis adalah ilmu usulul fiqh, untuk kita faham dengan betul dan juga untuk kita mentatbikkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita dengan cara yang betul. Okey, ini kesimpulan dia. Okey, sekarang kita lihat pula perbahasan yang baru mengenai dengan hubungan antara usulul fiqh dan juga fiqh dan juga usulul fiqh. Tuan-tuan, bila sebut tentang usulul fiqh dan juga fiqh, alaqah hubungan dia seperti asal dengan fara'. Seperti mana kita dah sebut dulu lah. Jadi sebahagian mereka menyebut masalah usulul fiqh, mereka sebut apa? Al-masail al-usuliyah. Seperti mana mereka mengitlakkan, menyebut ulama-ulama usulul fiqh, mereka sebut al-usuliyun ataupun al-usuliyin. Samalah juga dalam masalah fiqh disebut al-masail al-fiqhiyah. Dalam masalah usul, al-masail
al-usuliyah. Okey. Ulama-ulama kemudian ulama-ulama fiqh disebut sebagai apa? Al-fuqaha. Ulama usul disebut sebagai al-usuliyun ataupun al-usuliyin. Untuk masalah fiqh ada dua nama. Sama ada al-masail al-fiqhiyah ataupun al-furu' al-fiqhiyah. Dua-dua makna sama. Okey. Sekarang kita lihat beberapa perbezaan antara fiqh dan juga usulul fiqh. Bila sebut tentang definisi, kita dah bincang dulu definisi. Definisi usulul fiqh adalah pengumpulan daripada qawaid-qawaid yang menyampaikan dengan qawaid tadi kepada mujtahid untuk mengistimbatkan hukum hakam syarak yang praktikal daripada dalil-dalil tafsil, dari dalil yang detail. Kita telah bincangkan sebelum ini. Fiqh juga kita telah bincangkan, dia adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Apa itu? Mengetahui hukum hakam syarak secara praktik daripada dalil tafsiliyah. Cuma yang perlu kita highlightkan dari segi ta'rif ni, apa dia tuan-tuan? Ta'rif. Okey. Usulul fiqh dengan fiqh. Tuan-tuan kena faham, bila sebut tentang usul fiqh, dia adalah majmu'ah minal qawaid. Majmu'ah minal qawaid. Tulisan nampak tuan-tuan? Tulisan nampak Majmu'ah minal qawaid. Dikumpulkan kaedah-kaedah yang mana para mujtahid gunakan kaedah ini untuk mereka sampai kepada dalil dan mereka keluarkan hukum. Okey. Dengan kaedah inilah mereka gunakan untuk mereka keluarkan hukum. Dengan kaedah ini dipanggil majmu'ah minal qawaid. Banyaklah kaedah-kaedah dia. Dengan kaedah-kaedah yang banyak ini mereka gunakan ini untuk keluarkan hukum. Fiqh lain. Fiqh dia adalah ma'rifatil ahkam asy-syar'iyyah, ma'rifatil ahkam. Tuan-tuan nampak? Mengetahui hukum hakam. Hukum hakam. Ini adalah pengumpulan daripada kaedah-kaedah untuk keluarkan hukum. Adapun fiqh, dia adalah mengetahui hukum hakam. Dia tak bagi kita mengetahui dalil-dalil. Okey, itu jelas. Kemudian perkara yang kedua kita nak bincangkan iaitu mengenai perbezaan antara fiqh dan usulul fiqh. Usulul fiqh kita segi maudhu'. Dari segi topik perbincangan. Dari segi topik perbincangan. Apa ni, takrif dah selesai. Sekarang dari segi maudhu'. Topik perbincangan usulul fiqh tentang apa? Fiqh tentang apa? Okey. Bila sebut tentang usulul fiqh, topik yang dibincangkan adalah al-adillah wal ahkam. Al-adillah, dalil, al-adillah wal ahkam, dan juga hukum hakam. Okey, bila sebut tentang fiqh, dia maudhu' dia adalah fi'lul mukallaf. Fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf manusia tu, perbuatan dia tentang hukum perbuatan dia. Ini dalil dan hukum, ini perbuatan manusia dan hukum perbuatan manusia. Nampak fiqh dan juga usul fiqh. Tu tuan-tuan kena faham perbincangan dia. Sebab itu bila kita sebut tentang maudhu' usul fiqh, okey, perbincangan mengenai dengan dalil. Dalil hukum hakam syarak. Dengan dalil hukum hakam syarak inilah memudahkan untuk faqih, ulama fiqh. Ulama fiqh mengisbatkan hukum syarak dan juga mengaplikasikan ke atas mukallaf, iaitu ke atas manusia. Okey. Jadi di sini al-usuliyun, ulama-ulama usul ni, ulama-ulama usul dalam usul ni, ulama-ulama usulul fiqh, mereka meletakkan kaedah-kaedah usulul fiqh untuk memudahkan faqih, ulama fiqh, dengan kaedah usul inilah sebagai satu mizan, satu medan untuk mereka timbang kembali. Apa dia?
dengan kaedah ini akan bawa mereka kepada jalan yang lurus, jalan yang betul dalam mengeluarkan, mengistimbatkan hukum dan mengelakkan mereka daripada tersalah. Boleh faham Jadi usulul fiqh, ulama usul cuma mereka bagi jalan, bagi kaedah. Untuk ulama-ulama fiqh gunakan kaedah itu, okey, memimpin mereka ulama fiqh ni kepada jalan yang betul supaya mereka tak tersalah. Dalam fiqh dia membincangkan tentang maudhu' dia tentang apa? Fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf, dan juga hukum syariat, hukum perbuatan mukallaf dan juga hukum syariat. Perbuatan mukallaf mencuri, hukum syariat hukumnya haram. Okey. Jadi ulama fiqh dia membahaskan mengenai dengan af'alul mukallaf dan juga tasarruf, bagaimana mereka gunakan panca indera mereka, menggunakan waktu mereka dan sebagainya lah. Hukum syarak pada setiap perbuatan daripada perbuatan-perbuatan mukallaf, itulah dinamakan sebagai fiqh. Boleh Dan seterusnya kita lihat dari sudut istimdad, cedokan, pengambilan, istimdad. Ta'rif dah selesai, maudhu' dah selesai, istimdad. Okey Al-istimdad. Bila sebut tentang usulul fiqh, istimdad, pengambilan dia daripada mana? Kita dah sebutlah semalam. Pengambilan dia adalah ada 3. Satu daripada lughah Arabiyah. Okey, lughah al-Arabiyah. Kalau tuan-tuan tak boleh bahasa Arab, usah berbicara tentang usulul fiqh. Usulul fiqh adalah perlukan bahasa, lughah. Dia banyak perbahaskan bahasa. Yang kedua, usuluddin. Tuan-tuan kalau tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Rasul, usah bicara tentang usulul fiqh, kerana usulul fiqh kait rapat dengan usuluddin, dengan tauhid. Okey. Kemudian perkara yang ketiga dalam usulul fiqh adalah membincangkan apa? Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum hakam syarak. Okey, asy-syar'iyyah. Ini adalah usulul fiqh, hukum hakam syar'iyyah. Adapun fiqh ini dia adalah membicara, kita panggil apa? Perbahasan dia diambil daripada dalil-dalil syarak, daripada Quran dan juga hadis, seperti mana diambil daripada af'alil mukallafin, iaitu perbuatan mukallaf, dan apa yang lahir, apa yang dilakukan daripada mukallaf. Tuan-tuan nampak? Ini adalah fiqh. Fiqh lughah Arabiyah, usuluddin dan juga ahkam syar'iyyah. Okey, cedokan dia daripada 3 ni. Adapun fiqh macam tadi juga, dia istimdad, ambil daripada mana? Usulul fiqh ambil daripada, mesti bahasa Arab kena ada asas. Usuluddin mesti mahir, ahkam syar'iyyah mesti kena tahu. Fiqh tak sesusah itu. Fiqh adalah mengambil hukum perbuatan manusia daripada adillah syar'iyyah, minal adillah syar'iyyah, iaitu daripada Quran dan juga hadis. Sama juga Quran dan juga hadis. Sebab fiqh ni, usulul fiqh, cuma dia lebih luas. Dia bukan sekadar mengenai dengan lughah Arabiyah, bukan sekadar usuluddin, tapi ahkam syar'iyyah. Tetapi bila sebut tentang fiqh, dia mengeluarkan satu hukum daripada dalil-dalil syarak, iaitu Quran dan juga hadis. Okey, jelas. Mana ini lebih rumit lah usul berbanding dengan fiqh. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir adalah ghayah, matlamat kita, tujuan. Ghayah ni kemuncak belajar usulul fiqh, kemuncak belajar fiqh. Apa dia, tuan-tuan? Ghayah dia. Okey, pelajaran usulul fiqh, ghayah dia adalah ma'rifatil manahij as-sahihah, iaitu mengetahui ma'rifatu al-manahij as-sahihah, iaitu mengetahui
manhaj dengan cara yang betul. Jelas nampak tulisan? Sahihah, yang betul. Mengetahui manhaj yang betul dalam mengeluarkan hukum syarak daripada sumber-sumber yang asal, iaitu Quran dan juga hadis, bertepatan dengan dawabit. Bertepatan, jangan kita ambil Quran hadis ambil literal, tak boleh. Dia ada dawabit, disiplin ilmu yang betul. Ilmu fiqh pula, dia adalah dari segi apa? Tatbiq. Aplikasi apa tu? Aplikasi hukum hakam syarak. Hukum yang kata boleh, yang tak boleh daripada Quran. Mengaplikasikan hukum daripada Quran. Ayat Quran seperti ini menyatakan hukumnya haram, menyatakan hukum tak boleh. Okey, itu dinamakan fiqh. Kemuncak ada. Supaya apa yang bila kita mengaplikasikan hukum daripada dalil Quran dan juga hadis, apa yang akan berlaku? Hati kita akan tenang dan kita mendapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat dengan sebab kita rasa beramal dengan penuh keyakinan. Okey, jelas untuk hubungan fiqh dan juga usulul fiqh. Sekarang ini kita nak bincangkan satu lagi topik baru, mengenai dengan hubungan ilmu usulul fiqh, bukan dengan fiqh tetapi dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu syarak dan juga ilmu-ilmu kemanusiaan yang lain. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kita dalam pengajian asas usulul fiqh. Okey, usulul fiqh ni adalah satu wasiqus silah. Apa itu wasiqus silah? Iaitu satu hubungan yang kuat, yang kukuh dengan ilmu syarak yang lain. Tuan-tuan, ilmu tafsir, semua ilmu ada hubungan rapat dengan ilmu usulul fiqh. Seperti mana ilmu tafsir ada hubungan dengan ilmu usulul fiqh, ilmu hadis ada hubungan dengan ilmu usulul fiqh. Okey. Kebanyakan daripada ulama-ulama usul, mereka berbicara mengenai apa? Perbahasan tafsir hadis di dalam kitab usulul fiqh. Okey. Begitulah juga ulama-ulama lain, mereka juga berbicara usulul fiqh dalam kitab-kitab mereka. Okey. Ulama-ulama tafsir, mereka berbicara mengenai dengan Quran, mengenai dengan hujjah Quran, mengenai dengan kaifiyah tafsirul Quran dengan tafsir yang betul. Okey. Seperti mana ulama-ulama hadis juga mereka berbicara mengenai dengan hadis, hujjatul hadis dan juga riwayatul hadis, kefahaman terhadap nas hadis, ilmu jarh wa ta'dil dan sebagainya. Okey, ilmu ruwat, periwayat hadis dan juga isnad, sanad. Begitulah juga setiap ilmu ada cabangan-cabangan dia. Tafsir Quran, tafsir hadis, begitu juga dalam usulul tafsir, dalam usulul fiqh. Dari satu aspek yang lain, ilmu usulul fiqh diambil daripada ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu usuluddin. Okey, ilmu lughah Arabiyah yang kita bagi tahu tadi ada kaitan rapat. Tuan-tuan tak tahu ilmu usuluddin, macam mana nak belajar ilmu usulul fiqh? Tak tahu ilmu bahasa Arab, nak belajar macam mana nak belajar ilmu usulul fiqh? Sebab itu kita lihat satu bilangan yang besar daripada perbahasan yang berkongsi di antara dua ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu lughah Arabiyah, Arabic language, dan juga lughah, dan juga ilmu apa tadi kita sebut, ilmu usuluddin. Dua-dua ini ada kaitan yang sangat rapat dengan usulul fiqh. Okey. Adapun nisbah
hubungan usulul fiqh dengan hubungan kemanusiaan. Kita lihat majal al-fiqh, ruang lingkup fiqh ini seperti mana ditakbirkan, diibaratkan oleh ulama-ulama fiqh dan juga ulama-ulama usul, dia adalah af'alul mukallafin. Dia adalah perbuatan fiqh ni apa? Perbuatan mukallaf yang mana ditujukan, dikhitabkan, khitabus syar'i, ditujukan hukum syarak ini kepada mereka kerana lidhabti alaqatihim bil khaliq, kerana mereka ada hubungan dengan khaliq, pencipta Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi mukallaf, bila sebut tentang af'alul mukallaf, fiqh menyebut tentang af'alul mukallaf. Apa itu af'alul mukallaf? Ditujukan kepada mereka khitabus syar'i. Ayat Quran ni ditujukan kepada mereka, hadis ditujukan kepada mereka. Siapa mereka tu? Umumun nas, umum. Semua manusia lah. Tak kira Islam ataupun kafir. Cuma dalam perbahasan usul yang lebih dalam dia ada sedikit ikhtilaf. Masalah kita panggil, adakah ini ayat Quran ini solat, puasa ditujukan hanya kepada orang Islam sahaja ataupun kepada orang Islam dan kafir. Tapi secara umumnya khitabus syar'i, perintah-perintah Allah, perintah-perintah syarak ditujukan kepada semua, Islam dan juga kafir. Kerana risalatul Islam adalah risalah amiyah. Risalah apa? Alamiyah. Risalah yang kita panggil yang global, untuk semua, satu dunia. Okey. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Kami utuskan kamu wahai Muhammad kepada siapa? Kaffatan lin-nas, seluruh manusia. Tak kata untuk orang Islam je, basyiran wa nadhira, beri berita gembira dan juga berita ancaman. Jadi fiqh ni ditujukan khitab je kepada sosial, kepada masyarakat. Tidak terkhusus fiqh ini kepada waqi'ah muayyanah, peristiwa tertentu. Tidak juga kepada syakhsin makhsus, iaitu kepada seseorang yang seseorang yang khusus. Tidak juga. Jadi bila sebut fiqh ditujukan kepada masyarakat keseluruhannya. Jadi hubungan usulul fiqh, hubungan fiqh dengan ilmu-ilmu kemanusiaan yang lain sangat kuat, sangat kita panggil terikat antara satu dengan yang lain. Majalul fiqh, ruang lingkup fiqh ini sebenarnya wasi', sangat luas. Sebab apa ya? Sebab datangnya khitab fiqh ini bukan kepada umat tertentu, bukan kepada kaum tertentu, bukan kepada negeri tertentu, bahkan kepada keseluruhannya. Jadi bila mana fiqh ini untuk merawat masalah sosial manusia, fiqh juga mentahdidkan, menentukan, membataskan hak-hak yang layak bagi manusia, hak-hak yang tak sepatutnya bagi manusia. Dan fiqh juga yang mana ada perkara-perkara wajib yang mana wajib ke atas mereka, ada perkara yang tidak wajib ke atas mereka. Okey. Kemudian ulama-ulama fiqh telah membahagikan fiqh ini kepada dua. Apa dia? Kepada qismul ibadat dan juga qismul muamalat. Apa itu qismul ibadat? Bahagian ibadat. Apa dia? Bab ibadat, iaitu hubungan makhluk dengan pencipta, dengan Allah Ta'ala. Apa itu bahagian muamalat? Muamalat, hubungan manusia dengan orang lain, dipanggil sebagai qismul muamalat ataupun qismul adat, iaitu hubungan manusia dengan orang lain. Dalam
apa yang penting bagi kita sekarang ini, qismul muamalat. Qismul muamalat. Sebab qismul ibadat ni kita dengan Allah. Qismul muamalat ini kita dengan orang lain. Kalau tersalah, takut-takut pahala kita pergi kat dia. Takut-takut dosa dia datang kat kita. Ataupun takut-takut termakan harta dia. Itu yang penting dalam dalam qismul muamalat. Jadi hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan apa? Dengan muamalat adalah satu ibarah. Apa itu ibarah? Satu kenyataan yang menunjukkan satu pengumpulan, pengumpulan daripada hukum-hukum yang tersusun hubungan manusia dengan orang lain. Banyak tau hukum-hukum yang tersusun di antara manusia dengan orang lain dalam kehidupan yang cukup banyak. Antara yang terpenting, saya bagi contoh yang pertama adalah nizamul muamalat al-maliyah, iaitu kita panggil muamalat al-maliyah, harta. Macam mana muamalat al-maliyah? Tuan-tuan, akad jual beli, akad sewaan, akad pinjaman. Ini semua adalah wasiqus silah bil qanun al-madani. Dia berkait rapat dengan apa? Dengan undang-undang harta. Yang keduanya dipanggil sebagai nizamul usrah. Ini antara manusia dengan orang lain juga. Tadi mengenai dengan harta, ni usrah mengenai dengan kekeluargaan. Contoh, akad nikah, cerai, talak, rujuk, semua tu, khulu' dan sebagainya, khulu' atau tebus talak, banyak lagi lah istilah fasakh dan sebagainya. Jadi ilmu ini dipanggil sebagai wasiqus silah bi ilmil ijtima', iaitu satu keterikatan yang kuat hukum fiqahnya dengan ilmu ijtima', sosial, sebab dia membabitkan dengan masalah rumah tangga. Okey, itu dipanggil sebagai undang-undang al-ahwal asy-syakhsiyah. Okey. Kemudian yang ketiganya, fiqh yang berkaitan dalam ruang lingkup kehidupan kita antara manusia dengan satu manusia yang lain, iaitu dipanggil nizamul murafa'at al-madaniyah wal jinayah, iaitu kita panggil nizam, kita panggil sistem diangkat kes, sama ada kes jenayah ataupun kes harta, diangkat kepada qadi, diangkat kepada hakim. Itu dalam perbincangan dipanggil sebagai fiqhul qada. Diangkat kes ke mahkamah, ke hakim. Itu adalah perkara-perkara yang berkait rapat dengan al-bayyinah, saksi, bukti. Kemudian berkait rapat dengan jenayah yang dilakukan, hukuman dia. Okey, hudud ta'zir. Ilmu ini wasiqus silah bi ilmil qanun, ini berkait rapat dengan ilmu undang-undang. Dan yang keempatnya tuan-tuan, bila sebut tentang fiqh dengan kehidupan manusia, fiqh dengan kehidupan manusia, tak dapat tidak dipanggil sebagai an-nizamul mali, yang berkenaan dengan harta. Contohnya nizam sistem harta zakat, baitul mal dan seumpamanya. Ilmu ini ada kaitan rapat dipanggil dengan ilmu al-iqtisad, iaitu ilmu ekonomi. Kemudian sudah pasti yang lebih besar daripada itu, antara hubungan baik, hubungan diplomatik antara satu negara dengan satu negara yang lain dalam kehidupan dunia kita ini, dipanggil nizamud daulah. Nizamud daulah iaitu tanzimul alaqah bainal hakim wal mahkumin wa hadzal ilm wasiqus silah. Ini bukan hubungan diplomatik antara negara dengan negara, itu dipanggil sebagai alaqat ad-dauliyah. Hubungan yang baik antara satu negara dengan negara yang lain dipanggil sebagai nizam al-alaqat ad-dauliyah, ad-dualiyah. Okey. Sebab apa? Itu kita panggil tanzim al-alaqah bainad dual fis silm wal harb, iaitu cara antara satu negara dengan negara yang lain, hubungan diplomatik mereka nak berdamai, berperang dan sebagainya.
Ini dipanggil sebagai ilmu yang ada kaitan rapat dengan siasah ataupun alaqat dauliyah, hubungan diplomatik. Satu lagi, nizamud daulah. Nizamud daulah ini maknanya mengenai dengan kenegaraan. Min ajli tanzim al-alaqah bainal hakim wal mahkumin. Ini kita panggil antara hubungan antara hakim dan juga penghukum dan juga orang yang dihukum. Ilmu ini ada kaitan rapat dengan ulum as-siyasi. Ulum as-siyasiyah, al-ulum as-siyasiyah. Sebab kerajaan yang memutuskan hukuman, rakyat yang menerima hukuman tersebut. Itu dipanggil sebagai ulum as-siyasiyah. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, setiap apa yang masyarakat kita perlu kepadanya daripada hukum hakam untuk tanzim, yang untuk diselaraskan urusan-urusan kehidupan kita, urusan-urusan seharian kita, itu semua berkait rapat dengan fiqh, usul fiqh dan juga ilmu-ilmu yang lain. Okey. Jadi sebab itu bila kita belajar semua ilmu-ilmu ni, ilmu hubungan diplomatik, belajar mengenai dengan siasah, politik, political science, ataupun belajar mengenai dengan harta ekonomi, tetapi tidak ada fiqhnya, amat malang, kerana cara penyelesaian yang tidak kembali kepada fiqh, kerana dia adalah cara untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekadar ini kita punya pengajian. Sudah tutup tirai pengajian kita bab yang pertama ini mengenai dengan asas pengetahuan yang mula-mula sebelum tuan-tuan belajar mengenai usulul fiqh. Insya-Allah selepas ini kita akan masuk mengenai dengan bagaimana perkembangan ilmu usulul fiqh, insya-Allah taala pada keesokan hari, bermula sebelum daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak ilmu usulul fiqh itu, dan bagaimana ilmu usulul fiqh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ilmu usulul fiqh pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, dan juga pada zaman tabi'in ataupun pada zaman al-a'immah al-mujtahidin, kerana imam-imam yang mujtahid mereka hidup pada zaman tabi'in. Jadi insya-Allah taala kita akan mungkin esok dan lusa kita akan tak sempat habis semua ni mengenai dengan sebelum kebangkitan Nabi, usulul fiqh ni bagaimana. Mungkin kita tak sempatlah masuk sampai zaman sahabat. Kemudian kita akan sambung insya-Allah taala pada minggu yang akan datang untuk kita habiskan sebelum kita masuk dengan topik yang lebih luas dan panjang. Okey, insya-Allah tuan-tuan cukup sekadar ini dulu pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Diharapkan tuan-tuan jangan lupa tekan butang share untuk memanfaatkan, memanjangkan pengajian kebaikan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Dan juga tuan-tuan terlepas untuk mengikuti pengajian kita secara langsung pada pagi ini, ataupun pada pengajian yang telah lalu, terus tuan-tuan boleh layari page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kita Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist, tuan-tuan boleh lihat kembali pengajian-pengajian yang telah lalu. InsyaAllah tuan-tuan cukup sekadar ini. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.